Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dah masuk bab yang seterusnya, iaitu vektor. Tetapi sebelum kita baca soalan, jom kita belajar sedikit asas dalam vektor ni. Okey, dekat sini cikgu dah siapkan dua gambar rajah. Yang pertama ni segitiga MNO. Katakanlah cikgu nak mencari vektor MN. Okey, so perhatikan betul-betul anak panah yang cikgu buat. M kepada N. Cara penulisan dia M, N dan ada anak panah macam tu. Okey. Jadi M ni maksud dia starting point kita ataupun initial point. Okey. Titik permulaan lah. Okey, dan N ni kita punya titik penamat. Jadi daripada M nak sampai kepada N ni, mula-mula sekali kita perlu lalu kepada O. Makna kata daripada M kena pergi ke O dulu. Okey, sama dengan M kepada O dahulu. Okey, tambah dengan daripada O barulah kita boleh sampai kepada N, iaitu ON. So mereka kata tambah dengan ON. Boleh? Ni working dia untuk kita dapatkan vektor MN. Okey. Katakanlah dia bagi sisi 4. Okey, kali ni cikgu nak vektor QP. Okey, bukan PQ tapi QP. Sebab tu perhatikan betul-betul anak panah yang cikgu buat. So QP, okey, cara penulisan dia macam ni. Okey, sama dengan Q adalah kita punya starting point. P ni di mana titik penamat kita lah. So daripada Q nak sampai kepada P, mula-mula sekali kita kena jumpa R dulu. Maksud dia QR. Okey, QR. Kemudian daripada R jumpa S. So RS. Tambah RS. Tambah lagi. Daripada S barulah kita akan sampai kepada P, iaitu SP. Atau anak panah tahu? SP. Okey, ini jalan kerja dia untuk kita dapatkan vektor QP. Sebab tu penting anak panah yang kita lukis tu macam mana. Okey. Seterusnya, katakanlah vektor MN ni, kalau tadi dia tak bagi nilai, dia suruh kita cari kan. Okay, katakanlah kali ni dia bagi nilai. MN tu dia bagi 6x. Okey. So, vektor MN sama dengan 6x. Cuma sekarang ni cikgu nak vektor NM. Apa nilai dia? Okey, kalau kamu perasan, MN dengan NM ni, dia hanya terbalikkan huruf sahaja. Betul tak? Jadi, automatik nilai ni pun kita hanya ubah simbol dia sahaja. Okey, so dia akan jadi negatif 6x. Okay. Kalau dibagi sisi 5 ke, sisi 6 ke, berapa sisi sekalipun, kamu apply je hukum yang kita buat ni. So, sangat penting untuk kamu tahu di mana dia punya starting point dengan end point dia. Boleh? Okey. Sekarang, kita akan baca soalan. Diberi vektor AB sama dengan 2x. Okey, kalau tengok dekat lakaran pun, tengok macam mana dia buat anak panah. A kepada B. Okey, 2x. Vektor AD sama dengan 3y. So, anak panah, perhatikan A kepada D. Okey, 3y. Lepas tu AC sama dengan 4AB. Cikgu, mana anak panah dia? Okey, kat sini tak ada anak panah sebab dia bukan tengah bercakap pasal vektor. Tapi dia tengah cakap pasal pembahagian nisbah antara sisi AC dengan AB. Pembahagian nisbah, macam mana cikgu? Okey, sebenarnya kita dah banyak jumpa dekat geometri koordinat. Dia tak apa, kalau cikgu tulis insya-Allah kamu akan perasan. Okey, AC per AB sama dengan 4 per AB. Betul? 4 per 1, 4 per AB pula, 4 per 1. Okey? Benda ni kita dah banyak buat dah dekat geometri koordinat. Betul? Okey, maksud dia macam mana? Okey, AB ni dia mewakili satu bahagian. Mana AB kita? Ni AB kita. Dia mewakili satu bahagian. Okey, AC mewakili 4 bahagian. A kepada C. Nampak? Makna kata full AC ni 4 bahagian. Memandangkan AB ni dah pegang satu bahagian, jadi baki untuk BC ni adalah 3 bahagian. Boleh? Okey, dekat sini cikgu nak selesaikan terus untuk yang sisi BC ni. Sebab apa? Memandangkan satu bahagian sama dengan 2x. Jadi kalau 3 bahagian, dia mesti bersamaan dengan 6x. Betul tak? Darabkan je lah. Okay. Direction jaga. Direction jaga. So cikgu kena pastikan direction dia sama. Kalau cikgu buat direction dia berlawanan, automatik dia bukan 6x tapi negatif 6x. Boleh faham? Okay. Okay. Lepas tu ni BD sama dengan 3BT. BD per BT sama dengan 3 per 1. BT mewakili satu bahagian. Ni BT kita. Ni satu bahagian. Okey. BD mewakili 3 bahagian. BD semua ni 3 bahagian, tapi dah BT ni pegang satu bahagian, so TD ni dia akan pegang baki lagi 2 bahagian. Boleh?
Last kali, CD sama dengan 3SD. Mana CD kita? Ni, CD kita. Ni SD kita. Okay. Right. So, cikgu buat lah dalam bentuk pecahan tu. So, CD per SD sama dengan 3/1. Okay, so SD kita mewakili 1 bahagian. CD kita 3 bahagian. So, memandangkan SD dah pegang 1 bahagian, SC ni akan pegang baki 2 bahagian. Boleh? Okay, so maklumat semua kita dah settle lah. Labelkan apa semua kan? Okay, dah boleh masuk soalan. Cari dalam sebutan X dan Y vektor AS. Vektor AS. Okay. Memandangkan vektor AS ni dia tak buat apa-apa garisan untuk hubungkan A dengan S ni. So, kita buatlah sendiri. Okay, kita buat sendiri. Cikgu buat colour yang berlainan. Hijau. Okay. Dan diminta kita carilah apa vektor AS ni. Okey. Ikut hukum yang cikgu dah ajar masa gambar rajah yang segi 3 dengan segi 4 tadi tu kan. Okey, kita apply hukum tu A adalah kita punya titik awal. S adalah kita punya titik penamat. Jadi dekat sini cikgu nampak ada dua cara lah. Yang pertama, AD tambah DS. Betul? Daripada A pergi ke D dulu, lepas tu baru sampai ke S. So, AD tambah DS. Lagi satu, AC tambah CS. Betul tak? Okay, jangan lupa hukum yang cikgu ajar awal tadi. Okay, cuma antara dua cara ni, cikgu nak pakai yang AC tambah CS. Okay, siapa nak pakai AD tambah DS tu, terpulang. Tak ada masalah. Okay, so cikgu buat AS sama dengan AC tambah CS. Okay, jadi AS sama dengan AC tambah CS. Okey. AC dia dah bagi kan? AC, betul. AC dia bagi dah. Okey. So, 2X tambah je lah dengan 6X ni. Direction pun dah sama dah. A kepada C. So, dia akan jadi 8X. Okey, 8X. Tambah dengan CS. CS dia tak bagi kat sini. Betul. CS dia tak bagi. Tetapi, kita tahu CS ni mewakili 2 daripada keseluruhan 3 bahagian CD. Betul tak? So, juga akan tulis CS tu sebagai 2/3 CD. Nampak tak? Asal soalan minta vektor AS, tapi di tengah-tengah jalan kerja tu kita kena cari pula vektor-vektor yang lain. Ini proses dia. Memang kita takkan dapat jawapan segebuk terus, memang takkan dapat. Okay? So, 8X ni tulis balik. 8X tambah dengan 2/3 CD. Okey, CD. Nak cari CD. C kepada D. So, ingat C ni starting point kita. So, cikgu akan buat CA tambah AD. Betul ke tak betul? CA tambah AD. Okey, CA tambah AD. Alright. Okey, ni cikgu just tulis je balik. CA, okey. CA ni, dia berkait dengan AC yang kita buat tadi. Ni AC, ni CA. Perasan tak huruf dia terbalik je? Kan? Jadi, nilai untuk AC tadi, yang 8X ni, kita just ubah je lah simbol dia. Okay? So, sini akan jadi, untuk CA ni akan jadi negatif 8X. Tambah dengan AD. AD kita kena tengok. AD kita berapa? AD pun dia dah bagi nilai dah. Direction pun sama. A kepada D. Iaitu 3Y. So, kita buatlah 3Y. Apa tulisan macam ni? 3Y. Okey. So, dekat sini kita dah nak siap dah. Cuma kembangkan dan permudahkan sahaja. So, sini akan jadi negatif 16/3X tambah dengan 2Y. Okey, permudahkan. 8 tolak 16/3. Cikgu dapat 8/3. X tambah dengan 2Y. Okey, jadi inilah dia kita punya vektor AS. Okey. Siapa nak tulis jawapan ni dekat gambar rajah, silakan. Memang cikgu suka sebenarnya siapa yang tulis tu. Cuma nanti gambar rajah jadi sangat serabut sebab soalan tak habis lagi kan. Banyak lagi ni. So bila serabut takut tak nampak nanti. Okey, cuma cikgu kena ingatlah yang AS ni kita dah dapat dah. Boleh Okey, lepas tu soalan minta pula kita cari TC. T kepada C. Ni T kita, ni C kita. Tak ada garisan yang menghubungkan. Tak apa, kita buat sendiri. Okey, kalau tadi hijau, kita buat colour yang tak ada lagi. Kita buat colour biru.
Okey, T kepada C. Alright. Nak cari vektor TC ada beberapa cara. Oh, kalau kat sini cikgu nampak macam ada 4 cara. Bahkan mungkin lebih. Kan cuma cikgu buat apa yang cikgu nampak Ada 4 cara. Tapi dia ada tapi dia. Ada tapi dia. Ada cara yang tak boleh pakai. Tak apa, cikgu tunjuk dulu. Yang pertama, TC. Cikgu Allah, benda macam ni pula. Okey, yang pertama, TC sama dengan TS tambah SC. Cikgu tunjuk dia. TS tambah SC. Cara yang kedua, TC sama dengan TA tambah AC. TA tambah AC. Okay. Cara yang ketiga yang cikgu nampak TD tambah DS. Okay. TD tambah DS pula. TD tambah DC lah. Sebab kita nak TC kan. Kita nak yang TC. So, TD tambah DC. Okay. Lepas tu, yang terakhir yang cikgu nampak adalah TC sama dengan TB. Okay. TB tambah BC. Nampak tak? Ini yang cikgu nampak. Okay. Siapa yang nampak ada lagi cara yang lain, bolehlah kemukakan dekat ruangan komen. Okay. Cuma macam cikgu kata tadi, ada tapi dia. Tapi apa cikgu? Okay, kamu tengok option yang pertama dengan option yang kedua ni, cikgu takkan pakai. Tak boleh. Dia mengeruhkan lagi keadaan. Sebab apa? Kita diminta untuk cari TC. Dan dalam jalan kerja untuk cari TC ni, kita ada pula jumpa dengan TS. Cuba kamu tengok TS ni. Ada tak apa-apa maklumat yang dibekalkan kepada kita berhubung dengan TS ni? Tak ada. Memang tak ada. Cikgu ni cikgu dua ni untuk yang TD. Betul tak? Untuk TS tak ada maklumat. Begitulah juga dengan option yang kedua. Ada TA. Betul tak? TA ni kan? TA ni mana ada maklumat? Tak ada maklumat apa-apa pun. Cikgu ni satu ni untuk BT ataupun TB. Kan? Untuk TA memang tak ada maklumat. So, option 1 dengan option 2 ni mengeruhkan lagi keadaan. So, memang tak boleh pakai. Okay? Sekarang tinggallah option yang ketiga dengan option yang keempat. Dua-dua ni boleh pakai. Cuma, cikgu lebih cenderung kepada option yang TB dengan BC. Iaitu option yang keempat lah. Okay? So, cikgu akan ambil yang option yang keempat. Iaitu TB tambah BC. Cikgu tulis dulu. Cikgu tulis dulu. Jadi, TC cikgu sama dengan TB tambah BC. Okey. TB. TB kita apa? Cikgu, TB tak bagi cikgu? Betul. Memang dia tak bagi nilai. Tapi ada maklumat pada TB ni. Iaitu TB ni mewakili satu daripada keseluruhan 3 bahagian DB. Betul tak? TB mewakili satu daripada keseluruhan 3 bahagian DB. Okay, maksud dia cikgu boleh tulis TB ni sama dengan 1/3 DB. 1/3 DB. DB. Okay, tambah BC. BC cikgu rasa dah bagi nilai dah. BC. Betul ni. B kepada C. So, kita ambil je lah yang 6X ni. Jangan ambil 8X kan. 8X ni daripada A kepada C. Kita buat yang BC. B kepada C. So, yang 6X ni. Okey. Lepas tu, 1/3 DB. DB ni kita kena cari pula. DB. Mana gambar rajah? Ni. Okey. DB samalah juga dengan DA tambah AB. Betul ke tak betul? Okay, ingat, D ni starting point. B ni kita punya end point. So, D kepada B, mestilah DA tambah AB. DA tambah AB. DA tambah AB. Tutup kurungan. Tambah 6X. Alright. So, 1/3. Okay, DA kita berapa? Okay, tengok DA. Siapa yang jawab DA 3Y, dia dah buat silap. Sebab apa? Direction dah berubah ni. Kita bukan buat AD, tapi DA. So, kalau sini 3Y, dia akan jadi negatif 3Y. Okay. Negatif 3Y
tambah AB. AB dia dah bagi. AB yang ni. AB tak ada isu lah. Sebab nak panah betul. A kepada B. So, kita ambil je lah yang 2X ni. Okay. Tambah 2X. Okay, yang belakang ni tulis je balik. Tambah 6X. Okay. So, sini kita pemudahkan apa yang boleh. So, negatif Y tambah dengan 2/3X tambah dengan 6X. Okay. So, 2/3 dengan 6 tu boleh pemudahkan tu. 2/3 tambah dengan 6. Cikgu dapat 20/3. So, dia akan jadi negatif Y tambah 20/3X. Okey, ni jawapan dia. Cuma kadang-kadang ada cikgu perasan, student cikgu ada bagi tahu, cikgu sekolah dia minta sebutan yang depan ni usahakan yang positif. So, letaklah macam ni. 20/3X. Okey, tolak dengan Y. Macam tu je lah. Okey. Apa benda yang kita buat ni? Kita buat TC. Vektor TC. Boleh? Okey, ni vektor TC kita. Okey, siap soalan yang A tu. Tetapi ada lagi. Okey, yang B pula. Tentukan sama ada titik-titik A, T dan S segaris atau tidak. Ni A, T, S kita. Okey, kita buat garisan dah pun. Dia tanya segaris ke tidak. Kalau kita tengok pada gambar rajah kita ni, daripada garisan yang kita buat memang kita nampak dia segaris lah. Cuma kat sini lebih kepada kita nak membuktikan yang dia tu segaris. Jadi, kalau kita nak kata dia segaris, kita mesti boleh ungkapkan dalam bentuk kadaran. Dalam bentuk kadaran tu macam mana cikgu? Macam ni. Ni, AC sama dengan 4AB, BD sama dengan 3BT, CD sama dengan 3SD. Ni bentuk kadaran. Cuma cikgu kena ungkapkan dalam bentuk kadaran vektor lah. Macam ni lah, maksudnya macam ni. Okey, ni cukup padam Ni cukup padam. Okey, dia ada beberapa cara untuk kita buktikan ketiga-tiga titik ni segaris. Yang pertama, cikgu boleh buat macam ni. AT, okey, vektor AT sama dengan lambda vektor TS. Boleh? Okey. Kedua, boleh juga buat macam ni. AT sama dengan lambda tadi TS, so ni AS pula. Perhatikan betul beza ni. Okey. Dan yang terakhir, TS sama dengan TS AT sudah, TS AS. Betul. Lambda AS. Okey, ni semua ni beza-beza ni. Betul, cikgu ni AS ni AS. Betul, tapi depan lain. Ni AT ni TS lain. Nampak tak? Okey. Cikgu ni TS, sini pun TS ni cikgu. Betul, tapi sini AS, sini depan ni AT lain. Nampak tak? Okay, so pilihlah mana-mana sekalipun antara tiga option yang ada ni. Boleh, tak ada masalah. Cuma cikgu nak ketepikan yang pertama ni. Bukan sebab salah. Cikgu nak ketepikan yang pertama ni sebab apa? Cikgu perasan tadi masa kat A, kita dah buat dah yang AS ni. Betul tak? Kita dah buat dah yang AS ni. So, baik cikgu fokus kepada option kedua atau yang ketiga. Sebab senanglah sikit kerja cikgu. Tak payah cari yang sebutan-sebutan yang tak ada ni kan. AS dah buat lah tadi. So, senang. Okay. Cuma antara AT dengan TS. Okay. Antara AT dengan TS ni terpulang lah. Cikgu rasa cikgu nak buat yang cikgu nak buat yang kedua ni lah. Yang kedua ni. Okay. Yang ni. Boleh. Okay. So, cikgu tulis balik. AT sama dengan lambda AS. Cikgu tulis balik AT sama dengan lambda AS. Lambda ni dia punya kadaran lah. Sebab kita tak tahu kan kita nak cari. So, cikgu buat dalam bentuk lambda. Kalau kamu nak buat dalam bentuk huruf pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, buatlah K vektor AS, tak ada masalah. Okay. Okay, tulis je AT dulu. Okay, AT kita kena cari. Okay, lambda AS. AS kita dah buat tadi. So, cikgu just copy paste je. Mana AS kita? Ni AS kita. Kan kita buat tadi kan. So, cikgu just copy dan cikgu paste je. Okay, cikgu ubah color kepada purple. Cuma jangan lupa buat kurungan lah. Sebab lambda AS maksudnya lambda darab dengan yang vektor AS ni. Okay. Okay, cari pula AT ni dulu. Nak cari AT ni macam mana? AT, samalah. Dia banyak option lah sebenarnya kan. So, kalau kamu nak buat AT sama dengan AD tambah DT pun boleh. Kalau kamu nak buat
AD tambah DS tambah ST pun boleh. Kan, cuma kena tengoklah, kadang kita kena fikirkan mana yang lebih mudahkan kita, lebih memudahkan kita. Kan, ataupun opsi yang lain, AT samalah juga dengan AC tambah CT. AC tambah CT. Cikgu nak buat yang AC tambah CT ni sebab cikgu perasan AC memang kita dah ada dah. CT ni kita dah buat tadi. Yang TC ni. Kan? TC dengan CT kan hanya ubah atau apa, hanya terbalikkan huruf. So nanti nilai tu kita terbalik je lah simbol dia. Betul tak? So cikgu akan buat yang AT sama dengan AC tambah CT. Okay? AC tambah CT. AC tambah CT. Okey, ini cikgu kembangkan terus. So, dia akan jadi 8/3 lambda X tambah dengan 2 lambda Y. Okey. So, AC tambah CT. AC kita berapa? AC kita 8X. Betul? So, yang 2X tambah dengan 6X ni kan. Simbol sama sebab direction dia sama. A kepada C. Okey, CT kita. CT kita yang ni tadi lah. Tak baca dulu yang AC ni supaya tak keliru nanti. So 8X AC kita sama dengan 8X. Okay, tambah dengan CT. Okay, CT kita ambil daripada yang TC ni. Cuma kena ingat tau, kita nak yang CT, huruf terbalik ni. So nilai TC ni yang mana positif kita negatifkan, yang mana negatif kita positifkan. So dekat sini dia akan jadi tambah dengan Y tolak dengan 20/3X. Nampak? Sama dengan 8/3 lambda X tambah dengan 2 lambda Y. Boleh follow setakat ni? Okey, lepas tu yang 8X dengan negatif 20/3X ni kita boleh permudahkan. So, akan jadi 8 tolak 20/3. Cikgu dapat 4/3. Okey, 4/3 X tambah Y. Okay, ni just tulis jalan balik. 8/3 lambda X tambah 2 lambda Y. Okey, lepas tu dekat sini cikgu akan buat macam comparison tau. Ni perkali bagi yang X ni 4/3. Ni pula perkali bagi X juga, iaitu 8/3 lambda. Okey, tapi cikgu kena buat juga untuk yang perkali bagi Y. Okey, so cikgu kena buat dua kali lah. Okay, maksud dia macam ni. 4/3 sama dengan 8/3 lambda. Okey. Dan sebelah sini akan jadi 1 sama dengan 2 lambda. Okey. So kita just pindah-pindah. So nanti kita akan dapat jawapan lambda yang sama tau. Untuk belah sini dengan belah sini. Dia mesti sama. Kalau tak sama, maknanya kata dia bukan segaris lah. Macam tu lebih kurang maksud dia. Okey. So dekat sini 4/3 bahagikan dengan 8/3. Cikgu dapat 1/2. Okey, maknanya kata lambda dia sama dengan 1/2. Dekat sini pun, okey, sini pun sama lah. 1/2. Jadi kalau kita tengok kat sini, kadaran dia sama je. Sini 1/2, sini 1/2. Maksud dia, kita boleh ungkapkan macam ni lah. Macam mula tadi, cikgu kata cikgu nak ungkapkan bentuk macam ni kan. Betul tak? Betul tak? Cikgu nak ungkapkan bentuk macam ni tadi kan. Okey. Jadi, AT sama dengan lambda AS. AT sama dengan lambda AS. Maksudnya macam ni. AT samalah juga dengan lambda kan 1/2 kan. So, 1/2 AS. So, jangan lupalah yang vektor ni. Sebab kita buat based on vektor punya working. Boleh? Memandangkan kita dapat ungkapkan dalam bentuk macam ni. Tadi kesimpulan dia, titik A, T dan S adalah segaris.